TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan hos anda, Abang Fizi di sini. Okey, hari ini dalam Sukses SPM 2022 kita akan memperhalusi mata pelajaran catering dan penyajian kertas satu. Okey, hari ini siapa guru kita ya? Jom saksikan profil beliau. Baiklah, hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Ainur. Apa khabar, Cikgu? Baik, Fizi. Alhamdulillah, segak berbaju biru ini, Cikgu ya. Terima kasih. Biru lambang perpaduan, Cikgu. Iya. Dan kami tidak berdua pada hari ini, kawan-kawan. Dan kita ditemani oleh guru jurubahasa kita yang kita datangkan khas daripada SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Cikgu Aida Zainul Azizdin. Daripada Kedah. Mai sini untuk bersama-sama dengan hampa semua. Kita harapkan semua kawan-kawan dapat fokus tentang apa yang bakal cikgu ceritakan pada hari ini. Baiklah, cikgu. Ya. Kita tidak bertiga dalam studio. Rasanya ada kawan-kawan saya ni. Oh, iya betul. Fizi ada kawan-kawan baru hari ini. Ya, cikgu. Ya. Okay. Cuba cikgu kenalkan seorang demi seorang, cikgu. Boleh. Okey. Di sini kita ada 4 murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Yang pertama kita ada nama yang tengah viral tu, Cik Raihan. Hai Raihan. Begitu sulit. Okey, kita ada Cik Raihan dan kemudian sebelahnya kita ada Shalni. Hai Shalni. Hai Shalni. Okey, kemudian kita ada Fadila. Hai Fadila. Dan juga kita ada Nadila Syahira. Baik. Mereka berempat akan bersama dengan Abang Fizi dalam studio ni. Sama-sama kita nak memperhalusi mata pelajaran catering dan penyajian kertas satu pada hari ini. Cikgu, izinkan saya duduk, cikgu? Ya, boleh. Dan cikgu bolehlah mulakan kelas kita, cikgu. Begitulah. Silakan, cikgu. Baiklah. Okey, untuk hari ini bersama-sama dengan saya. Okey, untuk SPM 2022. Okey, ini untuk subjek catering dan penyajian. Kertas 1 kodnya adalah 7202 Palang 1. Okey, kenapa ia dipanggil kertas 1, Fizi? Kerana kita ada kertas 2 dan kertas 2 kita adalah kertas amali. Jadi kena memasak lah, cikgu? Ya, mereka kena memasak. Okey, jadi kertas 2 kertas 1 ini adalah untuk kertas bertulis lah. Okey, jadi hari ini bersama dengan saya Ainur Farisha binti Muhammad Shah, Cikgu Ainur daripada SMK Perempuan Air Panas Setapak Kuala Lumpur. Baik, boleh saya teruskan? Silakan, cikgu. Okey, murid-murid sedia dah? Sedia. Baik, cikgu. Okey, baiklah. Okey, ini adalah subjek catering dan penyajian, kod kertas 7202 Palang 1. Sekali lagi, dan masa yang diperuntukkan untuk kertas ini adalah selama 2 jam 30 minit. Minta maaf, 2 jam sahaja, 120 minit. Okey, dan markah untuk kertas ini adalah 100 markah, di mana wajaran kertas ini adalah 40%. Di mana wajaran 60% lagi, bakinya adalah pada kertas 2 kertas amali itu. Okey. Jadi kita tengok pada kertas ini kita ada 2 bahagian murid, kita ada bahagian A dan juga kita ada bahagian B. Okey, untuk bahagian A kita ada 15 soalan, manakala bahagian B kita ada 4 soalan. Untuk bahagian A, 15 soalan ini membawa 60 markah. Di mana soalan ini minimum markahnya adalah 1, maksimumnya boleh jadi 5. Okey, dan bahagian B 4 soalan 40 markah, di mana setiap soalan satu soalan tu bernilai 10 markah. Okey, dan masa yang kita cadangkan untuk murid menjawab bahagian A adalah 45 minit, manakala untuk bahagian B pula adalah 75 minit. Murid di rumah masih ingat benda-benda ni? Ingat tak, kawan-kawan? Kalau ingat angguk ya. Kalau ingat angguk. Baik. Takutlah tu. Okey. Untuk tingkatan 4 ini, kita ada 4 modul, di mana modul yang pertama adalah pengenalan bidang perkhidmatan makanan. Modul yang kedua pula adalah peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan. Modul ketiga, pengenalan kepada perkhidmatan penyajian, dan modul keempat adalah hidangan asas. Makanya pada hari ini, saya bersiaran untuk modul 2, peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan. Baik. Murid,
Kita tanya diorang lah. Kan? Silakan. Kita tanya kawan-kawan Abang Fizi. Ha. Peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan. Apa maksudnya tu? Siapa nak cuba? Silakan. Angkat Bila tangan. kita sebut peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan. Siapa nak cuba? Angkat tangan. Raihan. Silakan Raihan. Adakah sulit soalan cikgu itu? Silakan Raihan. Okey Raihan, bila kita sebut peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan, apa yang terlintas dalam fikiran awak Raihan? Adalah peralatan memasak ataupun peralatan bagi menghidang sesuatu makanan. Okey. Hampir tepat dah tu jawapan dia. Okey, sebab dia bagi peralatan saja. Dan saya tanya juga tentang bahan, cuma dia tak jawab bahan tu. So daripada 2 markah kita bagi dia 1 je lah. 1 je lah. Satu je lah. Baik. Okay, terima kasih Raihan. Baik. Jadi untuk peralatan dan penyediaan makanan ini kita ada 2 bahagian. Okey, yang pertama kita mengenal pasti jenis peralatan dan penyediaan makanan. Manakala yang kedua kita mengenal pasti bahan penyediaan makanan. Jadi murid selalunya dia akan keliru mana satu peralatan, mana satu bahan. Okey, dan dia akan lebih keliru bila kita tengok untuk jenis peralatan ni kita ada 4 jenis peralatan. Manakala untuk bahan penyediaan pula kita ada 2 jenis bahan. Okey. Baik. Jadi untuk peralatan penyediaan makanan kita ada 4 iaitu peralatan memproses, peralatan memasak, peralatan holding dan juga peralatan penyejukan. Maka kita akan tengok satu-satu dulu. Baik. Baik cikgu. Itulah di antara sedikit rangkuman yang bakal kita belajar pada hari ini. Kita rehat seketika, teruskan menonton Didik TV KPM Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi sekarang ini dalam Sukses SPM 2022. Kita bersama dengan Cikgu Ainul Farisha, Muhammad Syah kita daripada SMK Perempuan Air Panas, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita hari ini memperhalusi mata pelajaran catering dan penyajian dalam topik peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan. Tersilakan Cikgu Ainul. Okey, baiklah. Jadi kita sambung. Boleh? Boleh ikut lagi tak? Boleh, Cikgu. Murid di rumah dan juga kawan-kawan Abang Fizi. Baik. Jadi kita tengok jenis peralatan penyajian makanan. Yang pertama kita ada peralatan memproses. Okey, jadi peralatan memproses yang pertama kita ada pengadun ataupun mixer. Kemudian kita ada pengisar dan kita ada pemproses makanan. Okey. Baik. Satu fungsi pengadun. Kosalia? Silakan. Menggaduhkan dough. Mengadunkan yang cecair atau lembut. Okey, dia lebih kepada untuk menguli dough, okey, memukul telur. Dia ni. Okey. Jangan marah cikgu. Saya pula takut kat sini cikgu ya. Okey, baiklah. Kemudian kita ada pengisar ataupun blender dan macam biasalah pengisar ini fungsinya adalah untuk mengisar bahan makanan. Okey, terutama sekali makanan yang berbentuk seperti apa Nadila? Nadila silakan. Apa contoh makanan yang kita boleh guna untuk pengisar? Buah-buahan, sayur-sayuran, kacang. Betul. 3 markah untuk Nadila. Bijak. Okey cikgu. Baik, kemudian kita beralih pula kepada pemproses makanan ataupun food processor. So, food processor ni fungsi dia adalah lebih kepada untuk mencincang makanan. Okey, contohnya untuk kita mencincang daging. Okey, dan dia juga boleh juga untuk mencincang isi ayam. Okey, sayur-sayuran pun boleh. Alright. Baik. Kita beralih pula kepada peralatan memasak. Baik, peralatan memasak yang pertama adalah dapur gas dan dapur elektrik. Ini yang biasa kita gunakanlah. Tapi kalau bentuk tu macam kita tengok macam zaman dahulu kala sikit kan. Ya. Okey. Jadi fungsinya adalah untuk memasak macam biasalah. Okey, untuk menggoreng, untuk kita merebus, kita menggrill pun boleh juga dekat atas tu.
Baik, kemudian yang kedua kita ada ketuhar gelombang mikro. Okey, dan fungsi ketuhar gelombang mikro ini adalah untuk Fadila. Fadila. Apakah fungsi, fungsi ketuhar gelombang mikro? Silakan dengan jawapan anda. Fadila, kalau boleh jangan mute ya. Okey, fungsinya adalah untuk digunakan untuk memasak dengan kuantiti yang sedikit. Okey, dia lebih kepada untuk memasak dalam kuantiti yang sedikit. Okey, dan dia juga untuk memanaskan juga. Okey, fungsinya. Okey, kemudian kita ada ketuhar elektrik. Okey, ketuhar elektrik ini biasanya fungsinya adalah untuk membakar. Okey, untuk membakar, memanggang pun boleh, menggrill pun boleh. Faham cikgu? Faham? Baik, kemudian kita ada periuk tekanan. Okey, periuk tekanan ini biasanya untuk kita memasak masakan yang memerlukan haba yang tinggi. Contohnya sup ataupun kita ada stew. Okey, itu kita gunakan periuk tekanan. Baik cikgu. Faham? Faham? Faham tak semua? Okey. Baik. Okey. Jadi kita tengok kepada yang ketiga adalah peralatan memasak. Okey, peralatan memasak, masih lagi dalam peralatan memasak. Okey, tadi kita ada 4. Sekarang yang kelima adalah penggoreng jeluk automatik ataupun automatic deep fryer. Okey, jadi automatic deep fryer ini kita gunakan untuk menggoreng makanan yang memerlukan minyak yang banyak. Sebab itulah nama dia deep fryer dalam bahasa Inggeris. Okey, kemudian kita ada griddle. Griddle ini adalah biasanya untuk menggoreng dengan minyak yang sedikit. Okey, kemudian kita ada alat pembuat kopi ataupun coffee maker. Coffee maker biasalah untuk buat apa coffee maker ni, Raihan? Raihan, coffee maker buat apa? Buat kopi dengan sikit-sikit suara dia kan. Betul. Dia kadang-kadang dalam kelas dia kurang fokus tu. Kalau kita cakap coffee maker buat apa kan, dia kata buat air teh. Itu biasa Fadila. Okey. Kemudian kita ada periuk nasi. Macam semua orang tahu periuk nasi adalah untuk kita masak nasi. Tapi kalau sekarang ni dah zaman moden, periuk nasi ada pelbagai fungsi. Betul, kan? cikgu. Okey. Kemudian kita ada peralatan holding. Okey, di mana peralatan holding ini kita gunakan untuk mengekalkan suhu makanan yang telah dimasak sebenarnya. Okey, contohnya bain-marie. Okey, untuk kita menghidang makanan. Dan satu fungsinya adalah untuk mengekalkan kepanasan suhu makanan itu sendiri. Okey, kemudian kita ada hot and cold cabinet. Sama juga fungsi dia. Hot cabinet digunakan untuk mengekalkan suhu makanan yang panas. Manakala cold cabinet digunakan untuk mengekalkan suhu makanan yang sejuk. Macam kek. Iya, macam kek, pastry. Pastry kita guna hot lah. Okey. Kemudian chafing dish ini lebih kepada untuk kita menghidang makanan untuk kuantiti yang banyak dan biasanya dalam majlis keraian. Ya, cikgu. Okey, so kita ada 2 jenis chafing dish lah dekat situ. Okey, ada satu yang bulat ataupun yang besar 4 segi itu. Okey. Baik. Kemudian kita ada peralatan penyejukan. Okey. Peralatan penyejukan ini yang pertama kita ada peti sejuk, yang mana semua orang tahulah sebenarnya peralatan penyejukan ini untuk kita simpan makanan yang perlu disejuk bekukan supaya ia tahan lama. Ya, cikgu. Terutama sekali untuk bahan-bahan yang makanan yang mudah rosak. Contoh, kalau Fizik tahu makanan yang mudah rosak. Kari, cikgu. Kari. Okey, sekarang ni kita bercerita tentang bahan mentah, Fizik. Bahan mentah seperti ayam, iya, daging. Betul. Okey, bagus Abang Fizi ni. Dia boleh masuk kelas Cikgu Ainur ni. Boleh, cikgu. Okey. Alright. Okey. Jadi, peti sejuk biasalah untuk kita menyimpan bahan yang perlu disejukkan. Okey, dan dia ada 2 bahagian lah, di mana yang satu tu kita panggil chiller untuk penyejukan saja, yang atas tu untuk freezer beku. Okey, kemudian kita ada peti sejuk beku ataupun freezer memang khas untuk membekukan sahaja. Okey. Dan yang ketiga pula kita ada pendingin ataupun chiller. Fungsi chiller adalah apa, Kosalia? Kosalia, apakah fungsi chiller? Silakan dengan jawapan anda. Simpan makanan supaya boleh tahan lama. Menyimpan makanan supaya boleh tahan lama. Okey, di bawah suhu berapa tu, Kosa? Suhu berapa dia? 2 darjah Celsius sampai 7. 2 darjah Celsius sampai 7.
Cikgu pun tak tahu lah mana dia dapat jawapan tu. Dalam buku atau buat ulang kaji sendiri? Cik, buat lab pula. Dia dah takut dah tu. Baik, cikgu. Okey. Alright, jadi itulah dia untuk peralatan penyediaan makanan yang kita ada. So kesimpulannya kita ada 4. Yang pertama kita ada peralatan memproses, yang kedua kita ada peralatan memasak, yang ketiga kita ada peralatan holding dan yang keempat kita ada peralatan penyejukan. Baik, kita harapkan apa yang cikgu terangkan kepada semua penonton kita ni dapat fahamlah ya. Baiklah cikgu, kita nak haus lah cikgu. Minum air dulu cikgu. Betul. Kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam segmen Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, ditemani oleh Cikgu Ainul Faresha Muhammad Shah daripada SMKP Air Panas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari ini kita bersama-sama kita memperhalusi tentang mata pelajaran catering dan penyajian tingkatan 4 peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan. Baiklah Cikgu Ainul, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi cikgu harapkan murid-murid yang di rumah dan juga yang berada di skrin studio ni masih boleh ikutilah. Okey. Baik. Jadi sekarang ni kita tengok pula kepada bahan penyediaan makanan. Okey, seperti yang cikgu sebutkan tadi, kita ada 2 jenis bahan penyediaan makanan. Yang pertama kita ada bahan basah dan kemudian kita ada bahan kering. Okey, apa maksud bahan basah? Bahan makanan yang tidak boleh disimpan lama dan perlu disimpan dalam peti sejuk. Manakala bahan kering pula adalah makanan yang boleh disimpan lama seperti makanan dalam tin dan juga makanan kering. Baik, contoh untuk bahan basah, kadang-kadang kita ni selalu kita kita suka main sebut je kan. Bila semua bahan memasak tu kita kata semua tu bahan basah ni, kita beli barang basah. Tapi sebenarnya ada perbezaan tu murid-murid dia. Baik, kita tengok yang pertama adalah daging dan juga ayam. Yang kedua, ikan dan karangan laut. Yang ketiga, sayur dan buah. Dalam tajuk ini, murid agak ini adalah satu benda yang sangat penting. Okey, kerana murid perlu menghafal ada banyak sebenarnya kategori-kategori untuk bahan sebenarnya. Jadi murid cikgu nasihatkan untuk lebih luangkan masa untuk banyak membaca. Okey. Baik. Kita tengok dekat sini, daging dan ayam. Kita ada 3 jenis dekat sini. 3 pengkelasan lah. Yang pertama kita ada daging putih. Daging putih pula merangkumi apa? Daging ayam, daging arnab, daging kambing muda dan juga daging lembu muda. Oh, ni daging putih cikgu ya? Ya, ini dipanggil daging putih Fizi. Okey, kemudian daging merah pula kita ada daging lembu, daging kerbau, daging rusa, daging kambing, daging itik, daging burung unta dan daging burung puyuh. Ini adalah antara contoh-contoh dia lah. Okey, kemudian kita ada organ dalaman, ginjal, jantung, peparu. Kita suka panggil paru. Dia adalah peparu, hati, perut, usus, lidah, otak dan ekor. Baik, Nadila, organ dalaman juga disebut sebagai? Sebagai apa organ dalaman? Nadila, silakan. Sebagai oval. Oval. Okey. Suara dia hujung-hujung je. Baik. Baik. Boleh saya teruskan? Silakan cikgu. Okey. Kemudian kita masuk pula kepada ikan dan karangan laut. Ikan pula kita ada 3 jenis ikan murid. Okey, di mana yang pertama adalah ikan berminyak, yang kedua ikan isi putih. Okey, maafkan saya. Ikan ada 2 jenis sahaja. Yang ketiga itu adalah karangan laut. Baik, ikan ini adalah contoh ikan berminyak, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan bawal hitam dan juga ikan salmon. Kenapa dia panggil ikan berminyak cikgu? Isi dia. Berminyak? Ya, ada sedikit. Kemudian kita ada ikan isi putih, ikan merah, ikan bawal putih dan juga ikan parang. Kemudian kita ada karangan laut. Baik, apa maksud karangan laut kalau menurut pandangan Fizi? Karangan laut ni dia macam ketam, sotong. Adakah begitu cikgu? Ya. Okey. Apa maksud karangan laut tu Raihan? Silakan. Raihan. Raihan, sila buka mic Raihan.
Karangan laut tu ialah hidupan akuatik yang tidak mempunyai tulang. Yang tidak mempunyai tulang? Tulang mana? Belakang. Tulang rusuk? belakang. Tulang belakang. Tulang belakang. Dia tidak mempunyai tulang cikgu ya? belakang. Okey. Jadi antara contoh karangan laut itulah dia, ketam, sotong, udang dan tiram. Dan dia juga mempunyai apa? Karangan laut ni. Haiwan-haiwan ini dia ada? Ada apa, Cengkerang, Rayhan? cikgu. Abang Fizi dah tolong jawab dah. Abang Fizi je lah ambil SPM lepas ni. Baik cikgu, boleh cikgu. Okey, dia ada cengkerang. Cengkerang. Baik. Baik cikgu. Okey. Jadi sekarang kita masuk pula kepada sayur-sayuran. Di sini lebih terseksa sikitlah murid. Okey, kerana dia ada banyak sangat kategori dekat sini dan dia kena bezakan contoh-contoh tu. Kita tahu sayur tapi kita tak tahu sayur tu dalam kategori mana kadang-kadang kan? Oh, ada kategori juga sayur ni cikgu ya? Iya. Kita tengok kategori yang pertama tu sayur-sayuran berdaun. Kemudian kita ada sayur-sayuran berbatang, sayur-sayuran bunga, sayur-sayuran kacang, sayur-sayuran buah, sayur-sayuran biji, sayur-sayuran berakar, sayur-sayuran berbawang dan juga sayur-sayuran berubi. Baik, contoh sayur-sayuran berdaun. Fadilah. Sayur-sayuran yang berdaun. Silakan Fadilah. Contohnya sawi, bayam dan kangkung. Okey, sawi, bayam dan kangkung. Okey, kerana kalau kita tengok natijahnya sawi tu kan, Ya, dia lebih banyak daun berbanding dengan batang. Baik. Kemudian kita ada sayur-sayuran berbatang. Ini contohnya seperti asparagus. Siapa boleh mengesahkan jawapan cikgu betul atau tidak? Ya ke asparagus tu sayuran berbatang? Tak Ya berani. ke tidak ni? Tak berani dia nak cakap cikgu salah kan? Semua angguk cikgu. Semua angguk. Termasuklah Abang Fizi kat sini. Okey. Kemudian sayur-sayuran bunga contohnya adalah seperti apa Nadila? Seperti brokoli, bunga kobis dan bunga kantan. Okey, bunga kobis, brokoli dan juga bunga kantan. Kemudian kita ada sayur-sayuran kacang. Okey. Kacang panjang letak dekat mana? Dia masuk kategori mana Nadila? Sudah. Nat. Kacang panjang dia berada di mana Nat? Dekat sayuran berbiji. Oh, dia sayuran berbiji. Jadi kalau sayur-sayuran kacang, dia apa sebenarnya? Apa contoh sayuran kacang? Apa kacang tu ya? Kacang buncis dan bendi. Kacang buncis dan juga bendi. Jadi nampak tak? Kacang buncis dan juga bendi. Kita ada lagi satu kacang panjang. Tapi dia tidak termasuk dalam kategori sayuran kacang. Faham. Okey. Baik, kemudian kita ada sayur-sayuran buah. Okey, selalu kita bergaduhkan buah tomato. Itu ialah buah. Jadi sebenarnya dia ada beza antara buah dan juga buah-buahan. Ini adalah sayuran buah dan dia bukan dalam kategori buah-buahan ya murid. Baik, sayur-sayuran buah termasuklah contohnya ialah tomato, cili benggala dan juga satu lagi, Kosa? Apa dia Kosa? Terung. Terung. Okey. Kemudian kita ada sayur-sayuran berakar. Okey, sayur-sayuran berakar, contoh sayur-sayuran berakar Fadilah. Contohnya lobak merah, halia dan sengkuang. Okey, lobak merah, sengkuang dan juga mana Fadilah hilang? Oh, dia. Halia. Halia. Okey, halia. Baik, kerana dia dia bermula daripada yang akar tu kan. Okey, kemudian kita ada sayur-sayuran berbawang. Contohnya bawang merah, bawang putih. Betul ke Rayhan? Betul cikgu. Ya cikgu. Betul ke? Dia pun takut nak cakap dengan cikgu. Betul lah. Jangan sampai Abang Fizi nyanyi. Okey. Kemudian yang terakhir kita ada sayuran berubi. Sayur-sayuran berubi. Baik. Dan macam biasalah kita tahu sayuran berubi itu yang namanya ubi, ubi kentang, ubi keledek. Oh, dia angkut dah. Betul lah jawapan cikgu. Ubi Stella. Kelantan panggil cikgu. Ubi Stella cikgu. Oh, tak tahu yang itu. Baik. Setakat ni Fizi ada apa-apa soalan nak tanya saya? Saya faham cikgu. Okey, faham ya? Baik cikgu. Baik. Kita beralih pula kepada buah-buahan. Inilah buah-buahan. Jadi buah-buahan pula kita ada 5 kategori buah-buahan di sini. Yang pertama kita ada buah tropika.
Okey, buah tropika contohnya seperti pisang dan juga betik. Okey, yang kedua kita ada buah berbiji. Okey, kita ada cherry dan juga buah peach. Kemudian kita ada buah citrus. Okey, dan buah citrus ni apa ciri dia? Siapa boleh jawab? Buka angkat mic, tangan. buka mic. Baik. Fadilah. Fadilah. Apakah ciri buah citrus? Masam. Masam. Okey, jadi contohnya ada limau dan juga limau purut. Kemudian kita ada buah lembut, contohnya adalah strawberry dan juga blueberry. Dan kita ada buah keras iaitu buah apple dan juga buah pear. Ada contoh lagi tak untuk buah lembut? Siapa boleh bagi contoh cikgu buah lembut? Angkat tangan adik-adik. Dia sengih je lah sebab apa? Sebab nanti dia kata, cikgu tak sebut pun dalam kelas. Subhanallah. Apa contoh? Jarang ke dapur ni, cikgu. Jarang ke dapur ni. Jarang ke dapur? Mungkinlah. Okey. Jadi di sini bolehlah saya simpulkan untuk bahan basah di sini. Okey, tadi kita ada daging dan ayam. Kemudian kita ada ikan, okey, ikan berminyak, ikan isi putih dan juga kita ada karangan laut. Kemudian kita ada sayur-sayuran, jenis-jenis sayur-sayuran. Sekarang ni kita ada buah-buahan. Fizi ada nak tanya saya apa-apa soalan? Terbaik, cikgu. Terbaik? Oh, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, cikgu. Baik, jadi kita dah habis kepada bahan penyediaan makanan bahan basah. Sekarang ini kita tengok pula kepada bahan penyediaan bahan kering. Oh, okey. Okey, jadi seperti kita tahu bahan kering ni dia adalah satu bahan yang kita boleh simpan lama. Okey, contohnya satu adalah telur. Okey, telur merupakan bahan makanan yang penting dalam sajian kuih-muih, kek, roti dan biskut. Okey, kerana apa? Telur ini dia boleh memberikan boleh melembutkan tekstur. Okey, dan juga dia boleh menjadi ejen pengikat ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil binding agent lah. Okey, jadi cara penyimpanannya adalah disimpan di tempat sejuk. Okey, kemudian runcing telur dihala ke bawah dan dibasuh hanya apabila hendak digunakan. Ini kalau kita basuh dulu kemudian kita simpan, ini akan merosakkan kualiti telur tu. Oh, ya ke, cikgu? Ya. Jadi selama ni saya salah. Cikgu boleh beli telur basuh baru simpan. Tak boleh. Okay. Baik. Faham, cikgu. Okey. Kemudian kita ada bijirin. Bijirin ini kita ada 5 jenis bijirin di sini. Yang pertama kita ada gandum. Kita ada 3 jenis dekat sini. Di bawah gandum tu kita ada tepung gandum, pasta dan juga mi kuning. Kemudian kita ada jagung, tepung jagung dan juga emping jagung. Kemudian kita ada beras, tepung beras, bihun dan juga kuetiau. Bali kita ada biji bali dan oat kita ada emping. Baik girls, ada berapa jenis tepung gandum sebenarnya? Siapa nak jawab? Silakan. Okey, tepung kita ada 4. Yang pertama tepung berprotein tinggi, kemudian tepung apa lagi? Tepung apa lagi? Apa? Tepung gomak? Protein rendah. Okey, tepung berprotein rendah. Yang ketiga? Tepung serbaguna. Tepung serbaguna dan yang keempat? Serbuk penaik. Serbuk penaik. Serbuk penaik. Baik, kemudian kita... Okey, boleh saya teruskan Fizi ya? Silakan, cikgu. Okey. Jadi dekat sini yang kedua pula adalah susu dan hasil tenusu. Dalam susu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dekat sini. Murid. Okey, kita ada susu skim. Kemudian kita ada susu UHT, Ultra Heat Treatment. Kemudian kita ada susu pekat, susu cair dan susu sejat, susu tepung, susu pasteur dan juga susu homogeneous. Okey, ini adalah kategori susu. Banyaknya cikgu ya? Ya, banyak. Kadang-kadang kita main kita nak susu tapi kita tak tahu pun sebenarnya kita nak susu yang mana satu dan kegunaannya. Nak buat kek, ada yang tak boleh guna susu cair. Ada yang kita boleh guna susu pekat. Macam itulah kegunaan dia. Okey, kemudian hasil tenusu. Hasil tenusu kita ada 4 iaitu krim, keju, mentega dan juga yogurt. Okey, baik. Fizi ada nak tanya saya tentang susu. Oh, rupa-rupanya banyak betul yang saya tak tahu, cikgu ya. Dalam sayur pun ada macam-macam kategori. Dalam daging pun ada macam-macam kategori. Ya, susu pun ada banyak kategori rupa-rupanya. Ya, betul. Baik, kita nak rehat seketika. Saya dengan cikgu nak minum susu sekejap. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi pada hari ini. Rupa-rupanya banyak yang kita tak tahu. Sebab itulah kita kena belajar. Hari ini kita bawakan kita punya mata pelajaran catering dan penyajian tingkatan 4, peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan bersama dengan Cikgu Ainul Faresha daripada SMK Perempuan Air Panas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Saya rasanya dan juga kawan-kawan yang sedang menonton di rumah tak sabar-sabar Cikgu. Tak sabar. Tak sabar untuk apa tu? Jawab soalan Cikgu. Nak jawab soalan. Orang nak exam takut. Abang Fizi suka rupanya nak periksa. Kita memang suka periksa Cikgu. Baiklah. Baik, jadi tadi Cikgu telah menerangkan segala 4 jenis peralatan dalam penyediaan makanan. Kemudian kita ada 2 jenis ataupun 2 bahagian untuk bahan dalam perkhidmatan makanan dalam penyajian. Baik, sekarang ni kita tengok pula kepada contoh soalan. Baik, kita ada bahagian A dan bahagian B murid. Okey, bahagian A kebanyakannya adalah soalan yang mana anda hanya perlu menyenaraikan sahaja. Okey, dan juga ada beberapa soalan yang pilihan jawapan diberi, anda hanya perlu masukkan sahaja jawapan pilihan jawapan dalam ruang jawapan. Baik, untuk bahagian A ini markah minimumnya adalah 1, manakala markah maksimum adalah 5. Jadi agak rugilah kalau murid tidak menjawab. Kalau kata soalan tu minta 3, awak tak jawab, awak cuma jawab 1, dah hilang 2 markah dekat situ. Okey. Baik, kita tengok contoh soalan yang boleh ditanya untuk bahagian A ini. Baik, ini adalah contoh format soalan yang boleh ditanya dalam bahagian A untuk kertas 1 ni ya. Baik. Berikut adalah jenis peralatan penyediaan makanan. Di sini yang cikgu cakap tadi, pilihan jawapan diberi di atas itu. Murid hanya perlu masukkan sahaja pilihan jawapan di atas itu dalam ruang jawapan. Baik, arahan seterusnya, padankan jenis peralatan penyediaan makanan yang betul mengikut contoh peralatan yang diberi dengan menulis pada ruang jawapan. Ini tadi kita dah bincang dah tadi. Baik, contoh peralatan diberi adalah pengadun ataupun mixer. Jadi jenis peralatan penyediaan makanannya adalah apa, Fizi? Peralatan memproses, Cikgu. Peralatan memproses. Baik, kita tengok betul tak? Oh, 1 markah dah Abang Fizi hari ini. Terima kasih, Cikgu. Baik, kemudian kita ada bain-marie. Okey, bain-marie ini tadi dia adalah peralatan. Peralatan apa adik-adik? Peralatan holding. Dia kalau nak tunggu dia ni respon memang lambat sikit. Okey, kemudian kita ada pendingin ataupun chiller. Pendingin dan chiller dia adalah peralatan penyejukan, Cikgu. Penyejukan. Okey, namanya pun dah ada dah dekat situ kan. Chiller, chill. Kemudian kita ada griddle. Okey Fadilah, griddle adalah peralatan Fadilah? Peralatan memasak. Peralatan memasak. 1 je jawapan dah tinggal dekat situ kan. Kalau salah juga tak tahulah nak cakap apa. Baik, ini adalah contoh soalan yang pertama. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalan boleh berbentuk begini juga. Dia bagi gambar. Okey, kemudian anda perlu nyatakan 1 fungsi. Tiada pilihan jawapan. Okey, darjah 1 menunjukkan peralatan holding. Kita dah tahu dah peralatan holding dan ini namanya adalah bain-marie. Baik, nyatakan 1 fungsi peralatan tersebut, Kosa. Silakan, Kosa. Mengekalkan suhu makanan agar sentiasa panas apabila dihidang. Iya. Okey, dia mengekalkan suhu makanan agar sentiasa panas semasa dihidang. Okey. Baik, dan nampak tak markahnya adalah 1 markah saja kerana dia tulis dah dekat situ 1 fungsi. Maka murid hanya boleh beri 1 sahaja. Jika murid tahu 2 sekali jawapannya pun tak boleh letak 2. Kerana itu dianggap ingkar arahan dan markah akan dipotong. Oh, ya ke, Cikgu? Ya. 1 markah, bila letak 2 tak boleh takkan dapat pun 2 markah. Ingat murid-murid? Ya, ingat. Nanti dia buat juga. Faham. Baik. Faham. Okey, ini adalah contoh untuk bahan makanan tadi. Okey, soalan ketiga. Mentega merupakan 1 contoh produk tenusu. Tadi kita ada hasil susu dan juga produk susu dan juga hasil tenusu. Okey, susu tadi ada 7, kalau tak salah saya, 7 ke 9. Kemudian kita ada hasil tenusu tadi kita ada 4. Macam Fizi tanya saya tadi keju. Okey, kemudian nyatakan 3 contoh produk tenusu selain mentega. Nat. Nadila. Senang je soalan ni, Nat. Silakan, Nat. Keju dan yogurt. Krim,
Keju dan yogurt cikgu. Keju dan yogurt. Okey, krim, keju dan juga yogurt. Betul. Abang Fizi dia tak sabar. Dia kata kalau tak boleh jawab, dia nak jawab dah tadi kan. Dia pula yang seronok main kuis. Baik cikgu. Baik. Okey, kemudian kita ada soalan yang keempat. Ini juga bentuknya macam tadi, murid hanya masukkan jawapan, pilihan jawapan yang telah diberi dalam ruang jawapan. Dan di sini untuk soalan nombor 4 ini, diberikan satu pernyataan, murid perlu tandakan betul atau salah. Okey, ini juga murid perlu hati-hati kerana jika kita tengok kepada arahan dia, berdasarkan jadual 1 tandakan betul ataupun right tu kan pada pernyataan tentang pilihan telur yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Murid biasanya dia akan buat kesalahan dekat sini, dia tak nampak simbol tanda betul tu. Dia akan tulis dekat situ BETUL. Ataupun bila pangkah tu dia tak letak simbol, dia letak SALAH. Salah, dia eja. Ada juga murid yang dia letak dua-dua. Dia eja perkataan betul, kemudian letak pula dalam kurungan tanda right tu kan. Kalau macam tu cikgu, markah dikira ke cikgu? Tidak. Kerana dia dah cakap, tandakan. Kalau dia suruh tulis perkataan salah tu, dia akan tulis. Itu perlu tulis. Betul tak Nat? Cikgu selalu cakap. Betul cikgu. Betul cikgu. Baik betul cikgu. Baik. Okey, kita tengok pernyataan yang pertama. Pilih telur yang baharu dan mempunyai kulit yang kesat. Betul atau salah Raihan? Betul. Betul. Okey. Kulit telur hendaklah bersih, bentuk elok dan licin. Raihan? Salah. Jadi sepatutnya kulit telur hendaklah bersih, bentuk elok Dan apa? Dan ke? Tunggu nasib kau hari Isnin. Okey, dan dia sepatutnya dia kesat Fizi. Ya betul cikgu. Okey. Kemudian yang ketiga, telur yang baru adalah ringan manakala telur yang lama adalah berat. Betul Raihan? Salah. Salah. Ya. Okey, kerana telur ini sepatutnya kalau yang baru dia mestilah berat, yang lama dia ringan. Okey. Kemudian telur tidak berkocak apabila digoncang. Betul atau salah? Betul. Okey. Kita tak boleh kocak macam tu kan. Kita kocak sikit je. Kalau kita goyang sikit tu kita dengar dia macam berair dalam tu, maksudnya telur tu dah tak elok lah. Dia sepatutnya dia tak ada bunyi, dia tak ada bunyi kan. Kita tahu ada isi dalam tu tapi tak adalah bunyi kecik-kecik macam tu. Dia padat je Bu. Ya. Ya. Baik, kita tengok kepada contoh soalan. Ini jawapan-jawapan dia lah. Okey, macam yang Raihan dah beri. Baik, soalan 5, rajah 2 menunjukkan sebuah peralatan memproses. Baik, apakah fungsi peralatan tersebut? Fizi ingat tak? Ingat cikgu. Ya. Apa dia? Dia boleh mengadun, dia boleh buat dough, dia boleh memecahkan telur cikgu. Seronok ni pelajar MPV air panas kalau ada Abang Fizi dalam tu. Tengok. Abang fokus adik-adik, fokus. Ya, bagus. Okey. Jadi jawapan dia adalah mengadun kek, memukul telur dan menguli dough. Dua ciri pemilihan peralatan memproses ini. Fadilah. Silakan Fadilah. Cikgu bagi jawapan dah tu kan. Baca je lah jawapan tu. Silakan Fadilah. Muatan atau kapasiti yang cukup untuk memproses makanan mengikut kuantiti yang diperlukan dan harga yang berpatutan. Baik, terima kasih. Sebenarnya jawapan dia ada banyak lagi Fizi. Tapi sebenarnya kita galakkan murid untuk mengingat jawapan yang lebih pendek dan mudah diingatlah. Okey, kerana kita tak nak nanti bila murid kadang-kadang waktu exam nanti dia akan jadi dia gementar kan. Jadi nanti semua yang dia baca dia hilang. Betul cikgu. Jadi kadang dia nak dapat balik dia punya ingatan tu kadang-kadang kita takut kesian budak kan. Makan masa yang lama. Ya, makan masa. Baik, kemudian nyatakan 2 alat memproses selain di atas. Okey, tadi kita ada berapa jenis memproses? Berikan 2 alat saja. memproses selain di atas. 2 saja Kosa. Silakan Kosa. Pengisar dan pemproses makanan. Okey, kita ada pengisar dan juga pemproses makanan ataupun food processor. Baik, kita tengok soalan yang ke-6 untuk bahagian A ini. Diberi pula gambar makanan kan? Satu jenis hidangan.
Okey, Rajah 3 menunjukkan sejenis hidangan sarapan iaitu nasi lemak yang semua orang tahu. Kalau dia tak tahu nasi lemak tu, tak tahu nak cakap apalah. Yeah. Okey, jadual 2 menunjukkan peralatan yang digunakan untuk menyedia dan memasak dan menghidang sajian tersebut. Okey, jadi berdasarkan Rajah 3 dan jadual 2, padankan peralatan penyediaan dan jenis peralatan yang betul dengan menulis pada ruang jawapan. Baik, dia dah beri dekat belakang ni tadi. Oh, minta maaf, jawapan dah terkeluar pula. Okey. Peralatan penyediaan ini diberikan contoh jawapan di sini. Pilihan jawapan maksudnya. Okey, periuk elektrik, chafing dish, bain-marie dan juga pengisar. Maka murid hanya masukkan sahaja jawapannya. Peralatan memasak tadi adalah periuk elektrik, kemudian peralatan memproses, kita ada pengisar, peralatan holding, kita ada bain-marie dan juga peralatan menghidang, kita ada chafing dish. Baik, cikgu. Ada apa-apa soalan, Fizi? Faham, cikgu. Faham. Baik, ini adalah contoh soalan bahagian A. Kita tengok pula kepada contoh soalan bahagian B. Okey. Nah, untuk bahagian B ini, okey, ada 4 soalan dalam bahagian B, di mana satu soalan membawa nilai 10 markah. Dan dia boleh dipecah-pecahkan. Soalan A 1, kemudian ada B 1, 2, kemudian ada C 1 ataupun 2 atau 3. Tengok kepada nilai markah yang dia letak dekat situ. So biasanya A kadang-kadang ada 4 markah. Contohnya macam inilah sekarang ni. Okey, berikan 2 contoh bahan basah dan bahan kering yang digunakan untuk memasak sajian tersebut. Contoh bahan basah yang kita gunakan dalam nasi lemak adalah sayur-sayuran timun. Okey, kemudian kita juga ada cili. Okey, bahan kering kita ada beras. Oh, dah keluar nombor 2 dulu. Kemudian kita ada telur. Okey. Jadi tengok, 4 markah, maka murid kena letak 4 jawapan di situ. Baik. Kalau 4 markah, murid letak 3, dia dapat 3 je lah. Kalau betul. Kalau betul, kalau salah, tak ada markah. Tak ada markah. Nah. Baik, kita tengok pula B. Nyatakan 2 kebaikan menggunakan bahan kering. Baik, dia minta 2 kebaikan. Murid tengok markah juga adalah 2. Makanya bagi 2 sahaja jawapan di sini. Okey, 2 kebaikan menggunakan bahan kering. Fadila? Silakan, Fadila. Cikgu bagi 1. Boleh disimpan lama. Dan yang kedua? Dan mudah disimpan. Mudah disimpan, cikgu. Ya, mudah disimpan. Dan jawapannya juga mudah untuk diingat. Ya. Kalau tak boleh jawab, cikgu nangis dululah. Baik, kita beralih kepada C. Nyatakan 3 peralatan penyajian yang sesuai untuk menghidang sajian tersebut. Okey, peralatan penyajian. Maksudnya peralatan yang digunakan untuk menghidang sajian itu. Tadi kita cuma cakap peralatan untuk memasak kan? Memproses. Okey, ini adalah kita panggil soalan K-BAT. Aras tinggi. Okey, berfikir aras tinggi. Baik, 3 peralatan penyajian yang sesuai untuk menghidang sajian. Nat, yang silakan, pertama, Nat. cikgu bagi 1, pinggan makan. 2, mangkuk hidang. Mangkuk hidang. Mangkuk turin. Mangkuk turin. Baik, mangkuk hidang digunakan untuk? Dia lupalah tu. Untuk apa, Nat? Jawapan dia selamat untuk menghidang makanan. Yeah. Baik, pinggan makan adalah untuk makanlah biasanya. Mangkuk hidang tu kita gunakan untuk meletakkan lauk dan biasanya yang berkuah. Masalahnya mangkuk turin ni apa, cikgu? Mangkuk turin ni lah mangkuk yang bulat dan tinggi untuk kita letakkan nasi biasanya. Oh, faham, cikgu. Okey, faham. Okey, satu langkah kebersihan yang anda amalkan semasa memasak. Ini soalan ni dia boleh jadi pelbagai. Soalan dia ada banyak. Cuma dia kata satu saja langkah kebersihan. Raihan. Silakan, Raihan. Memakai penutup kepala. Ya. Apa? Kuat sikit, Raihan. Memakai penutup kepala. Okey, memakai penutup kepala. Selain daripada itu, Raihan. Kawasan Raihan, kalau boleh rapatkan mikrofon dekat mulut Raihan. Sebab suara awak jauh di ufuk timur. Apa, Raihan? Yang kedua, memastikan kawasan persekitaran tempat memasak tu bersih, dalam keadaan bersih. Okey, memastikan kawasan kerja bersih, kuku yang pendek, baju yang bersih dan kemas. Okey, itu juga antara jawapan yang boleh diterima untuk soalan langkah kebersihan ini. Baik, kita tengok pula kepada soalan, ini jawapan dia, soalan yang kedua, contoh soalan yang kedua. Baik, Rajah 4 menunjukkan sejenis hidangan pasta. Baik, berikan 2 jenis karangan laut beserta 1 contoh untuk setiap jenis karangan laut dalam hidangan di atas. Jadi dia kena tengok, murid kena tengok dalam gambar ni, dia kena menilai
Okey, dia kena analisis dan dia kena beri jawapan. Baik, dua jenis karangan laut yang ada dalam gambar tu. Fadilah. Apakah dia? Apakah dia, Fadilah? Krustasia dan moluska. Okey, dua jenis karangan laut adalah krustasia dan juga moluska. Baik, untuk krustasia, apa Udang. contoh? Rojak? Udang. Udang. Oh. Okey, contoh tu udang. Kemudian untuk moluska adalah kupang. Okey, kenal tak kupang tu yang mana? Kenal. Sebelum hari Isnin dia masuk kelas, dia kata, cikgu cakap kupang, jawapan dia, kupang yang mana cikgu? Dia kata, biasa dah kena. Baik. B, nyatakan 3 ciri pemilihan karangan laut. Baik. 3 ciri pemilihan karangan laut. Dia nak 3 murid, jadi murid beri 3 sahaja kerana markahnya tengok di situ pun 3 sahaja. Jangan bagi 4, nanti salah semua. Kita tak pilih. Okey, sebagai pemeriksa kita tak memilih mana satu jawapan yang betul tak. Bila kita minta 3, kita nampak 4, kosong terus. Kerana dia dianggap sebagai ingkar arahan. Oh, terus kosong cikgu ya? Kosong terus. Kejamnya. Tak kejam sebenarnya. Betul itu, ingkar arahan. Ingkar arahan. Okey, yang pertama dia mesti berbau segar dan tidak berbau busuk. Yang kedua dia mestilah kulit tidak berubah warna dan masih melekat. Baik, cikgu. Dan yang ketiga, tiada bahagian yang tertanggal. Contohnya macam udang kan, badan dia sepatutnya ada dia punya apa kita panggil tu, karangan tu kan. So tak ada yang tertanggal dan sebagainya. Kalau tak, itu maksudnya dah lama dan hampir rosak. Baik, cikgu. Okey. Jadi kita tengok akhir sekali nyatakan 3 contoh pasta selain daripada dalam rajah di atas. Kalau boleh kita nak adik-adik yang jawab, cikgu. Okey, adik-adik jawab. Silakan, 3 contoh pasta selain daripada yang dalam gambar tu. Siapa nak jawab? Okeylah, tadi Fadilah baru jawab kan? Okey, Nat nak jawab dulu. Okey, Nat. Jawab, Nat. Silakan, Nat. Saya nak jawab fettuccine, macaroni dan lasagna boleh cikgu? Oh, dia tapau semua. Lasagna. Baik, cikgu. Okey, jadi kita ada fusili. Tadi Nat sebut fusili, betul? Kemudian ada makaroni. Betul, Nat? Kemudian ada lasagna, betul? Okey, itu antara contoh 3. Sebenarnya dia ada banyak lagi. Dia ada penny, dia ada lebih kurang 10 jenis pasta yang kita ada. Baik, jadi markahnya adalah 3. Jadi kalau tahu 10 tu sekalipun, jangan letak 10 lah. Okey, letak 3 sahaja murid. Ini adalah kebimbangan kami para guru sebenarnya. Kerana kita tidak menanda kertas anak-anak murid kita. Jadi hanya yang kita harapkan pada hari peperiksaan tu hanya tawakal dan doa lah. InsyaAllah. Supaya dia tidak melakukan kesilapan yang telah kita ingatkan mereka berulang kali. Baik, cikgu. Okey, baik. Jadi saya rasa soalan saya sampai di sini sahaja. Alhamdulillah. Baik, cikgu. Antara sedikit rumusan untuk kita rumuskan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Rumusan saya adalah lebih kepada peringatan untuk murid-murid di luar dan juga murid-murid yang bersama dengan cikgu pada hari inilah. Okey, mata pelajaran catering dan penyajian ini kita sebenarnya banyak terma dan juga banyak perkara untuk diingati. Kerana benda-benda ini semua murid akan aplikasikan semasa dalam kelas memasak sewaktu pentaksiran amali nanti. Jadi kalau kata murid tidak menghafal, murid tidak membaca, apabila masuk dalam kelas amali, dia akan jadi sedikit kesulitan untuk murid memasak dan juga akan lebih teruk lagi adalah semasa menjawab soalan peperiksaan SPM, kertas nanti. Okey. Kerana soalan-soalan dalam kertas ini biasanya dibina berdasarkan apa yang murid telah belajar secara teori dan juga apa yang murid dah belajar semasa dalam kelas amali. Jadi selain daripada membaca, tolong ingat. Tolong ingat, itu saja kerana tingkatan 4 kita ada 4 modul. Macam cikgu explain tadi kan, cikgu terangkan. Tingkatan 4 kita ada 4 modul. Tingkatan 5 kita ada lagi 4 modul. Jadi keseluruhan ada 8 modul yang murid perlu ingat. Satu modul pun dah banyak tadi, susu kalau cikgu tanya pun belum tentu lagi betul, lepas. Ini lagi pula nanti naik tingkatan 5. Jadi cikgu harapkan murid-murid semua termasuk yang berada dengan cikgu di sini belajar berusahalah dengan lebih lagi untuk kecemerlangan di masa hadapan. InsyaAllah, itu dia amanat daripada Cikgu Ainul Faresha, Muhammad Shah daripada SMK Perempuan
Air Panas wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan terima kasih kepada murid-murid daripada SMK P Air Panas Kuala Lumpur yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih kepada cikgu jurubahasa kita iaitu Puan Aida Zainul Azizdin daripada SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk, Kedah. Apa yang kita belajar pada hari ini insya-Allah lekat di dalam ingatan kita. Okey. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal. Teruskan menonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.